إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Bersama-sama kita di pagi yang mulia, di hari yang mulia ini, pertama kali saya berpesan kepada diri saya, pertama kali kepada ikhwah semua, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Yang mana takwa sajalah dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala saja dapat membawakan kita hidup bahagia di dunia ini dan terus menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Alhamdulillah, setiap hari Jumaat kita bersama-sama dengan wasiat daripada khatib supaya kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang mana di bulan Ramadan, satu bulan yang kita bersama dengan Ramadan, hari ini sebagai hari yang akhir, hari yang ke-30 bagi kita. Kalaulah kita ulang kaji kali lagi dan kita mengingatkan ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala khitab kepada kita di dalam suratul Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Daripada konsep Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita dan telah wajib kepada umat-umat sebelum daripada kita amalan berpuasa, amalan siam. Kerana di amalan siam ini sebagai untuk campainya daripada amalan siam untuk kita sampaikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari katuk ayat di fardu siam ni la'allakum tattaqun, supaya kita tercapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebulan genap kita berada dengan Ramadan, kita bersama madrasah Ar-Ramadaniyah, kita bersama dengan Jamiah Ramadaniyah, bolehlah saja kita beri nama
bagai sekolah ataupun satu jamiah bagi untuk diri kita hidup di atas dunia ini. Allah diwajibkan berpuasa 1 bulan supaya kita menjadi contoh ataupun menjadi satu perangai daripada 1 bulan untuk kita hidup lagi 11 bulan selepas daripada Ramadan. Dengan ada berbagai-bagai kegiatan, berbagai-bagai nasyatat, berbagai-bagai amalan di dalam bulan Ramadan. Setelah mana datangnya Ramadan, kita berasa keimanan kita itu menambah dan tingginya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ada kabunkan yang mana Allah Subhanahu wa taala memfardukan Ramadan ini, apabila kita keluar Ramadan, maka tercetuslah seorang mukmin yang tingginya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 20 hari kita berpuasa siang hari dan malam hari kita qiyam, dan diselangi kita membaca Al-Quran dan kita solah berbagai sunnah. Ini sebagai untuk kita menggambarkan bahawa amalan kepribadian manusia sebagai umat Islam itulah sebagai amalan hidup kita buat seterus daripada bulan Ramadan, iaitu 11 bulan kita akan datang. Sebelah 20 hari kita berada dengan puasa, maka di akhir bulan Ramadan sebagai sunnah Nabi SAW mensunnahkan kepada kita supaya kita beriktikaf di masjid, supaya kita mencarikan Lailatul Qadar. Daripada amalan yang kita buat 20 hari daripada bulan Ramadan, kita angkatkan lagi amalan-amalan kita setelah masuknya bulan 10 hari Ramadan, akhir Ramadan. Alhamdulillah ala kulli hal, kita bersama merasakan kelazatan, merasa kemanisan yang mana kita bersama, hati kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menunaikan contoh yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga serangkai daripada ayat yang mana Allah difardukan kita berpuasa. Ayat selepas daripada ayat tu, ayat yang 3 lepas daripada ayat difardukan puasa. Sebagaimana Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat bersangkut dengan puasa juga. Setelah mana di bulan Ramadan dimuliakan Ramadan, sebabnya bulan jadi turunnya Al-Quran sebagai untuk menjadi satu bab yang ataupun satu kurikulum di dalam untuk kita hidup di atas permukaan bumi ini. Adanya Al-Quran, maka Ramadan itu sebagai bulan yang mulia. Adanya Al-Quran, apabila kita tunai turut jejak langkah yang disuruhkan oleh Al-Quran, maka daripada orang yang mukmin, maka angkat kepada orang muttaqin dan muhsinin kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana kita berada di bulan Ramadan, hidup kita bersama dengan Al-Quran, kita hidup dengan berbagai-bagai amalan di dalam bulan Ramadan itu.
Al-Quran juga mari tegas juga sebagai satu agama, bukan agama yang keras. Nak ayat kata Islam ni agama, bukan kata semata betul seling dak. Sampai ayat ni yang mari ayat kata wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Di dalam kita ahli-ahli Ramadan, orang mukmin, apabila duduk di dalam bulan Ramadan adanya kesusahan atau ada kemalangan ataupun ada bersafir keluar daripada kampung tempat, ini rukhsah Allah Subhanahu wa taala bagi kepada umat Islam. Apabila kita ada safir, apabila kita jatuh sakit, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kita tak boleh nak puasa pada hari itu, susah kita nak puasa, maka boleh kita tunda pergi kepada bulan lain untuk kita menyempurna daripada kita tinggal di dalam bulan Ramadan. Ini nak menggambarkan bahawa Islam agama yang hanif, agama yang halus, kira di atas hambanya. Kalau sakit, kalau Tuhan tak mari turun ayat ni, susahlah bagi kita. Sakit tak boleh kena puasa juga. Musafir jauh pun jadi sepenat letih, kena puasa juga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tegaskan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu sebagai Allah nak jadikan kepada kamu itu jadi mudah pada kamu. Dan Allah tidak mau kepayahan, bebanan di atas kamu. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Setelah mana kita berpuasa genap 29 hari ataupun 30 hari, setelah mana cukupnya kita puasa, walitukabbirullaha ala ma hadakum, seperti kita hari ini. Puasa cukup dah 30 hari petai hari, petai pagi. Maka kita Allah sahut kepada kita supaya kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah hadakum. Tuhan beri hidayah kepada kita. Tuhan beri taufik pertolongan daripada Dia boleh kita berpuasa di satu bulan. Bukanlah dengan sebab kekuatan diri kita, bukan sebab kekuasaan diri kita dak. Di sini Allah tegaskan bahawa walitukabbirullaha ala ma hadakum, dengan sebab Tuhan hidayah kepada kamu. Kalau nak turut orang kita, supaya orang lain daripada bukan orang Islam itulah. Nak puasa ya kata Allah, puasa satu hari ni penat. Ambil daripada masuk subuh hingga kata masuk maghrib petai kari. 13 jam, 14 jam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membahagi memberikan kepada umat Islam itu sebagai untuk menjadi benda yang mudah. Dengan ketakwaan yang kita ada di dalam hati kita masing-masing, dengan keazaman kita yang kita ada di dalam hati masing-masing. Seperti mana hadis mari royak kata, man shoma Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Puasa kita ini dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan harapan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat serangkai ayat puasa ini, Allah mari kata ayat yang 185 ni, setelah mana kita tunai 29 hari, 30 hari itu, kita kena beri terasa kata Allah beri tolong pada kita, Allah hidayah kepada kita. Baru itulah la'allakum tashkurun, lahir daripada kita. Kita insaf diri kita macam tu, barulah kita lahirnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ayat diwajibkan puasa itu supaya bertakwa. Setelah mana kita puasa cukup genap 29 hari, nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita lahirlah sebagai la'allakum, yang Tuhan kata la'allakum tashkurun. Itulah ya, sebagaimana satu bulan berbagai-bagai amalan yang mana kita tunai di bulan Ramadan, maka janganlah kita Ramadan pergi tinggal kita, amalan tu tinggal juga bersama dengan Ramadan. Paling kurang kalau kita dok baca Al-Quran 2 juz, 3 juz, boleh 1 juz setengah ataupun 1 juz. Kalaulah kita dok boleh baca bulan Ramadan 1 juz sehari, kena ada setengah juz. Nah, supaya apa? Nak kata di amalan di bulan Ramadan tu kita tidak tahu. Selepas daripada bulan Ramadan kita tidak tahu. Begitu juga maya-maya sunat. Seperti semaya semaya malam. Nah, kalau bulan Ramadan semaya tarawih. Nah, kita pasti ataupun kita menijbarkan diri kita setelah keluar Ramadan ini, kita kena taruh azaman kita di dalam hati masing-masing. Paling kurang kita nak tidur semaya 2 rakaat ataupun semaya 3 rakaat. Kena ada amalan ni. Kerana apa? Untuk menjadikan daripada ketakwaan yang mana Allah difardukan daripada ayat 183 tadi. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu supaya takwa itu bukan takwa di bulan Ramadan saja. Bukan takwa hanya kita beramal dengan penuh, dengan kesungguhan di bulan Ramadan saja. Apabila Ramadan tinggal kita, maka amalan pun tinggallah kita. Itu sangat duka cita lah bagi seorang mukmin apabila kita ingat daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'anni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'un 'alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sedang Jumaat yang saya hormati sekalian, sama kita bertakwa, berkali-kali berpesanan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berjaya di dunia dan di akhirat kelak nanti. Saya mau datang satu hadis yang mana makruf setelah mana kita amal siyam pada bulan Ramadan, maka hadis yang datang riwayat di dalam Sahih Muslim, riwayat daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana siyamid dahr. Rawahu Muslim. Setelah mana kita sebulan kita berpuasa Ramadan, maka jangan kalah kita tinggal puasa, iaitu puasa 6 hari setelah mana selesai bulan Ramadan. Ikutlah senang kita nak puasa macam mana. Nak puasa biasa berturut-turut pun boleh lah. Nah, nak puasa biasa kelak hari pun boleh. Nak puasa ikut 1 minggu, 2 hari, 3 hari pun tak ada gapo. Itu di atas nak kata hasil maksud kata kita puasa 6 hari Syawal. Seperti mana hadis yang datang daripada Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana telah disabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang puasa bulan Ramadan
sempurna dah, kemudian dia diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka puasa dia seperti puasa setahun yang genap. Itu sebagai iktibar 30 hari 300. Nah, 30 hari 300, lepas tu naik hari lagi 60. Ini seolah kata kita puasa genap cukup 1 tahun. Ini sebagai satu amalan. Nah, patutlah jangan kita tinggal macam mana kita nak buat rupa supaya kita dapat puasa 6 hari selepas daripada bulan Ramadan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna mimman sama wa qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wassalamu alaikum warahmatullahi